Cuba tuan-tuan tengok ambil wuduk. Berapa ramai yang ambil wuduk berkumur. Sunnah Nabi. Betul? Sunnah. Bunyi. Bila nak buang tu, buat dia buang. Pancuk air tu kena pada kaki orang. Orang sebelah tu. Jatuh atas kaki dia. Panas. Allah. Nanti ada makan kaki ni, kata dia. Adakah Islam suruh menyakitkan hati orang macam itu? Diludah itu? Tak, tuan-tuan. Islam tak suruh macam itu. Islam agama yang cantik. Madinah tunjukkan daripada benda yang paling kecil sampai benda yang paling besar. Rasulullah tunjuk. Saya tengok dalam YouTube tadi, saya tengok dalam YouTube. Satu, lintasan kereta api di Pakistan. Orang dah tarik dah gate kereta api. Dah bunyi dah teng tong makna kereta api nak lalu lah. Hak naik motor ya, naik kereta ya, naik basikal semua ya dah. Kereta api dekat dah, makcik lari gedek lari tuan. Dia peduli apa dia kata selagi kereta api tak langgar aku tak jadi apa. Kepiah di kepala. Badan cantik dia. Adakah itu sunnah Nabi? Jadi jangan kita kata bahawa ini dah tuan-tuan. Kita ambil balik pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana nak jadi hebat? Bagaimana nak jadi hebat? Madinah ni maknanya hebat. Islam adalah hebat. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam paling hebat. Tidak ada yang lebih tinggi, lebih hebat daripada Islam. Sebab tu tanggungjawab kita lah orang Islam. Orang Malaysia yang nak bagi hebat. Dalam dunia ni tuan-tuan, orang Islam mana lagi yang nak bagi hebat kepada bangsa lain bahawa Islam itu hebat? Negara mana yang nak tunjuk? Bangsa mana yang nak tunjuk Islam ni hebat? Tuan-tuan nak suruh orang Yaman tunjuk Islam tu hebat? Duk kena bom tiap-tiap hari. Nak nampak Islam hebat apa? Asyik buat rumah kena bom. Asyik buat hospital kena bom. Tuan-tuan nak tunjukkan pada dunia bahawa Syria tu hebat. Beratus ribu jadi pelarian. Tuan-tuan nak tunjuk pada negara lain. Iraq ini sebuah negara yang hebat. Tak ada. Tuan-tuan nak tunjuk Afghanistan negara hebat. Lagi banyak ladang popi, ladang ganja daripada benda lain. Tuan-tuan nak harap pada negara mana tuan-tuan dalam dunia ni? Nak tunjuk Islam tu hebat. Nak tunjuk kepada Indonesia. Kita pun nak pening. Ajaran apa dia buat? Tuan-tuan nak harap pada bangsa Patani. Pergi semayang pun kena tembak. Tuan-tuan nak harap kepada orang Bangladesh. Sama-sama mereka pun clash. Tuan-tuan nak harap apa pada orang Afrika? Mai sini duk curi duit orang je. Yang paling hebat sekarang ialah kita. Kita ni paling hebat. Tapi masalah dia tuan-tuan, kita tak nampak kehebatan bangsa kita. Tuan-tuan tunjuk dekat saya, negara mana yang boleh tunjuk Islam tu hebat? Iran Ustaz. Tak tahu kalau tuan-tuan kata Iran tu hebat. Tak mana hebat dah. Kita pun tak tahu dia ni Syiah ke apa-apa. Kita tak tahu. Sebab itu tuan-tuan bila kita faham siapa kita sebenarnya, yang inilah yang menjadikan kita hebat. Tapi sayang bila kita tidak merasakan bahawa kita bangsa yang boleh menunjukkan Islam adalah bangsa yang terbaik, umat yang terbaik, kita juga akan jadi macam bangsa-bangsa lain. Ini saya ajak pada tuan-tuan. Negara-negara lain di dunia ni berlumba-lumba menunjukkan kehebatan masing-masing. Ya, kita tengok pada Amerika. Tunjuk power dia masing-masing. Berlumba-lumba menghantar angkasawan ke bulan. Rusia kata, kami Yuri Gagarin mengelilingi bumi. Oi, Amerika kata, tak apa, bumi hang keliling, aku nak pergi bulan. Dia kata, Neil Armstrong pergi bulan. Diam Rusia. Dia nak tunjuk dia punya power dia tuan-tuan. Ini Amerika. Sampai sekarang Amerika nak tunjuk dia hebat. Sebab tu apa yang datang daripada Amerika, semua orang kata hebat. Apa benda pun. Ni kereta apa ni? GMC. Ui. Nampak bunyi. Ui. GMC. Amerika. Cuba kita sebut ni kereta apa ni? Proton. Sudah nampak. Dia perkataan. Ui. Nampak. Sebab dah ditekan dalam kepala otak kita. Hollywood itu bagus.
Sebut saja Justin Bieber ke, bagus. Sebut saja Brad Pitt je, bagus. Angelina Jolie, bagus. Apa saja yang datang daripada Amerika, bagus. Kamu mengaji di mana? Amerika. Ui, nampak. Sebab memang dah ditrain dalam kepala otak kita, Amerika bagus. Dipasak dalam bumi kita ni. Sebab tu bila orang Amerika ke orang putih datang negara kita, sir. Yes sir. Ayo sir. Panggil sir lagi tuan. Padahal dia di Amerika dah jenam pun tak lulus. Periksa peringkat UPSR tempat dia pun tak lulus. Tapi sebab dia Mak Saleh, kita punya hormat sayang pada dia. Tuan-tuan, masing-masing nak tunjuk hebat. Dan tunjuk hebat tu pula melalui budaya masing-masing. Jepun, budaya dia. Lepas-lepas dia kena bom 45, lepas dia kena bom Hiroshima, Nagasaki, dia diam. Rupanya diam dia bukan diam kosong, diam bersih. Dia bangkit macam mana matahari bangkit. Dia tak perlu lagi serang Korea, dia tak perlu lagi serang tanah Melayu, dia tak perlu lagi serang Asia untuk Asia, dia tak perlu serang lagi dah. Buang masa ya. Dia tak boleh buat kamikaze lagi dah. Biarlah kamikaze ni kumpulan rock di Malaysia ya buat. Kumpulan kamikaze. Orang Jepun tak buat ada kamikaze, dia bangunkan dia. Negeri dia. Apa asas pembangun dia tuan-tuan? Bangsa dia. Bangsa dia, tulisan dia, cara hidup dia. Dia hebatkan rajanya, kasih sayang sama-sama bangsanya, jadi kuat. Hang pergilah ke mana pun, aku guna tulisan Jepun aku. Identiti dia. Tuan-tuan beli saja peti air ke apa ke, tulisan Jepun mesti ada. Tuan-tuan beli kereta pun tulisan Jepun mesti ada. Faham tak faham, hang menyapat saya, janji aku ada tulisan. Sampailah dia buat filem Godzilla 1962. Bayangkan tuan-tuan, Jepun buat filem tentang Godzilla tahun 1962, 58. Dah buat dah cerita Godzilla ni tahun 58 dah buat. 58 tuan-tuan, di Malaysia, di Singapura, orang masih lagi berlakon hitam putih. Filem hitam putih. Pok bujang lapuk tahun 58. Orang Jepun buat filem Godzilla. Ultraman dia buat filem tahun 64. Ultraman. Kita ni buat filem Sang Kancil dengan Buaya tahun 82. Bayangkan, tuan-tuan pun tak beranak lagi tahun 82. Ketinggalan beberapa puluh tahun. Jaga-jaga monyet nak lintas sungai tu. Itu kata-kata yang paling diingati. Tuan-tuan, apa masalah Jepun? Masalah dia ialah mata dia kecil. Tetapi adakah mata dia kecil menghalang dia maju? Tak. Tuan-tuan tengok mana-mana cerita Jepun kartun, semua cerita Jepun mata dia besar. Dia tak nampakkan masalah pada dia. Tuan-tuan tengoklah Nobita ke, tuan-tuan tengoklah Shintaro ke, Ultraman Taro ke, semua mata besar. Mana ada Ultraman mata kecil, Doraemon mata kecil, Nobita mata kecil? Tak. Semua mata anak patung dia, semua mata besar. Dia keluar daripada masalah dia tuan-tuan. Sebab tu tengok hebat. Dia buat kereta Toyota tahun 71. Nama dia KE10. Amerika buat kereta Ford, Amerika, Jerman, semua buat kereta. Jepun buat kereta. Dia main kereta Toyota. Tahun 71, 73 kita panggil Toyota KE10. Lepas tu naik KE20, lepas tu naik KE30. Lah KE tak ada. Sekarang cuba tengok Lexus. Sekarang cuba tengok Camry. Cuba tuan-tuan tengok Toyota nombor 1 dalam dunia. Maka dia tidak perlu menghantar tentera ke setiap negara-negara. Dia tidak perlu berperang untuk menguasai negara Asia. Tetapi dia menguasai setiap rumah orang Islam, setiap rumah orang Asia. Malah seluruh dunia ada Jepun. Buka aircon, ada Jepun.
buka television Panasonic, buka peti air Sanyong, buka enjin kereta Toyota, buka motor Honda Cup, pergi ke tanda selipar, selipar Jepun. Nah, dia menguasai ekonomi kita. Ada dia perlu berperang, ada dia perlu buat sesuatu benda. Tak, semua dunia tumpu dekat dia. Dalam sukan, dia menang pingat emas sejak tahun 50-an lagi Olimpik. Tahun 50-an dah menang dah maraton Jepun duk. Boleh kuat sebab dia sayang pada bangsa dia. Dia cinta pada bangsa dia. Dia cinta pada raja dia. Dia cinta pada tanah air dia. Dia perlu tunjukkan dia hebat. Ini yang berlaku. Kita sekarang ni tuan-tuan, bila sebut bangsa, kita tak suka. Jangan sebut bangsa. Perjuangan kita adalah perjuangan Islam. Bangsa Melayu bukan perjuangan Islam. Bangsa adalah bangsa. Ini asabiah. Inilah punca Melayu tak maju. Dia lupa firman Allah Subhanahu wa taala tentang bangsa. Ada Allah Taala sebut bangsa dalam Quran. Saya pergi ceramah di Mesir hari itu. Saya tengok di sana ada persatuan Melayu Mesir. Persatuan Melayu Mesir. Orang-orang Melayu masuk persatuan ni. Nama dia apa? Persatuan Melayu Mesir. Saya kata, kamu ni tak asabiah kah? Duk perjuangkan Melayu. Di Malaysia, siapa-siapa yang bercakap soal Melayu tu perkauman, asabiah. Tak boleh cakap, dia kena sebut Islam. Melayu-Melayu ni memperjuangkan Melayu tak boleh. Habis tu di Mesir, Persatuan Melayu Mesir. Sebut je lah Persatuan Islam Mesir. Dah. Ini untuk orang Melayu je. Tak boleh, asabiah. Oh, di Mesir kau boleh perjuangkan Melayu. Balik ke Malaysia, sebut Melayu kau benci. Padahal kau bangsa Melayu. Tuan-tuan cuba tengok, di negara Arab, ada satu liga. Bukan Liga Perdana. Nama dia Liga Arab. Hanya negara Arab boleh masuk dalam Liga Arab. Orang Malaysia tak boleh masuk. Adakah mereka itu asabiah? Tak. Jangan faham bila sebut bangsa, kita ni asabiah. Jangan faham macam itu. Nabi Muhammad pun berbangga dengan Arab dia. Aku bangga dengan Arab sebab aku orang Arab. Bahasa Quran bahasa Arab. Di hari kiamat pun cakap Arab. Dia pun adakah Nabi Muhammad asabiah? Yang ini yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehingga kaum itu mengubah nasib dia sendiri. Tuan-tuan ni kaum apa? Jawab, kaum apa? Melayu ke kaum Islam? Tuan-tuan ni kaum Melayu ke kaum Islam? Kaum Melayu agama? Ada tak kaum disebut oleh Allah dalam Quran? Ada. Allah kata, aku tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehingga kaum itu sendiri mengubah nasibnya. Kalaulah kaum itu dibenci, jangan sebut Melayu, saya tak suka. Sebut Islam. Weh brother, engkau bangsa apa? Engkau bangsa Melayu. Boleh faham Islam sebab cakap Melayu. Tuan-tuan ni belajar semayang. Ustaz tu mengajar dalam bahasa Arab ke belajar dalam bahasa Melayu? Yang tuan-tuan boleh semayang sekarang. Ustaz kita mengajar bahasa Melayu. Okey, hari ni kita nak belajar rukun semayang. Okey, duduk, diri tegak semua. Angkat tegak. Ustaz mengajar kita di sekolah rendah. Mula-mula sekali angkat takbir. Jari ni, ibu jari ni setentang dengan telinga. Kalaulah dia cakap Arab, agak-agak tuan-tuan faham tak? Okey, faham? Qum, awal, takbiratul ihram. Apa benda hang cakap? Tak faham tu.
Yang pergi kursus haji itu pun cakap Arab. Kan cakap Melayu. Cakap Melayu. Kita hari ni belajar tajwid pun cakap Arab Melayu. Baik, hari ni kita nak belajar ma'arid li sukun. Baik, ma'arid li sukun ialah pun cakap Melayu. Kita faham Islam hari ni pun bangsa dengan bahasa Melayu. Habis tu kenapa benci dengan bahasa Melayu? Sedangkan orang Melayu ini di Malaysia adalah beragama Islam. Maknanya secara tak langsung bila kita bercakap soal Melayu, secara automatik juga kita bercakap soal Islam. Sebab di Malaysia wajib orang Melayu beragama Islam. Tak boleh tukar agama. Di sini yang saya minta pada tuan-tuan. Balik kita tengok negara Jepun. Akhirnya dia jadi maju. Semua orang nak pergi Jepun. Semua orang nak tengok Jepun. Kita baru nak buat kereta api laju. Itu pun ETS Ipoh Kuala Lumpur pun rasa laju dah. Baru 110 km. Laju kata dia. Belum dia naik yang Jepun lagi tuan-tuan. Yang Jepun punya laju tu 400, 390, 410 km tu. Sama laju dengan Firefly tu. Firefly yang terbang tu, Firefly lah. Malindo Air, Firefly tuan-tuan. 400 lebih tu kilometer sejam tu. Saya pula duduk sebelah kipas. Bergegar tuan-tuan. Bayangkan kereta api di bawah sama dengan kereta terbang di atas. Teknologi mereka sudah berapa puluh tahun. Mereka menguasai dunia dengan ekonomi, dengan teknologi. Akhirnya mereka jadi negara madan. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak menguasai dunia, salah satu caranya ialah dengan teknologi. Dengan negara maju. Baik, macam mana mereka boleh maju, Ustaz? Mereka maju sebab mereka tak ada gaduh-gaduh. Mana ada gaduh-gaduh? Tuan-tuan pernah dengar orang Jepun baling kerusi? Pernah dengar? Sama-sama mereka baling kerusi? Tak pernah. Mereka tak bergaduh tentang politik. Mereka hidup elok, buat kerja, siang malam kerja. Orang Melayu pula, disebabkan terlalu tak ada kerja dia bergaduh. Pi surau bergaduh, pi masjid bergaduh, duk pejabat bergaduh. Semua bergaduh. Bergaduh pasal apa pula? Macam-macam. Dua sebab kenapa kita bergaduh. Yang Nabi tak ada. Dulu gaduh-gaduh ni tak ada. Satu, kita bergaduh masalah khilaf. Orang Melayu ni dia suka bergaduh masalah khilaf. Okey, datang satu orang. Ni tuan-tuan lepas semayang ni apa hal zikir-zikir ni Ustaz? Apa pasal berzikir-berzikir ni? Tak payah zikir. Habis-habis semayang bangunlah. Apa berzikir pasal? Bida'ah tau. Nabi tak buat. Oh sudah. Tu imam pun lepas-lepas Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tu imam bangun, semua bangun. Satu orang kampung duduk menung. Tak ada doa ke? Bida'ah kata dia. Baik. Pasal itu gaduh. Benda sikit. Ada pula ustaz melarang baca Fatihah lepas semayang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Datang ustaz, siapa suruh engkau baca Fatihah? Kenapa ada pengkhususan baca Fatihah? Engkau tak boleh baca surah lain? Nabi Muhammad tak pernah baca tau lepas semayang Fatihah. Kenapa mesti baca Fatihah? Yalah, sebab Al-Fatihah paling senang. Semua orang hafal surah Al-Fatihah. Apa salahnya? Tak boleh. Tak ada pengkhususan dalam Islam. Tak apa. Besok lepas semayang Maghrib, Al-Baqarah. Agak-agak bila nak habis Baqarah? Cuba beritahu saya. Tahun depan pun tak habis tau. Bukannya hafal semua. Benda sikit. Itu orang Melayu nak bergaduh masalah khilafiyah. Dia target siapa? Dia target kamu ni, anak-anak muda ni. Sepatutnya anak-anak muda macam kamu ni berfikir macam mana nak majukan bangsa aku, negara aku. Tapi anak-anak muda dan tentang tuan-tuan ini diheret untuk bergaduh tentang khilafiyah.
Tarawih 8 ke 20. Talqin ke tak mau talqin. Selawat ke tak mau selawat. Ni yang jadi masalah. Akhirnya tuan-tuan bercakap soal kecil dan tuan-tuan tinggalkan soal yang besar. Benda khilafiah sampai kiamat tak selesai. Apa tu imam buat lepas sembahyang? Dia baca Al-Fatihah. Al-Fatihah tu ayat Quran tak? Ayat Quran. Bacalah. Selagi mana kau baca ayat Quran, silakan. Selagi mana tidak ada hadis yang melarang baca Al-Fatihah selepas sembahyang, kau bacalah. Bukannya susah. Nak baca-baca, tak baca sudah. Tetapi kita dipolemikkan tak habis-habis. Kunut ke tak kunut? Daripada rambut hitam sampai beruban. Kunut tak kunut? Kunut tak kunut? Saya nak kata bodoh, tuan-tuan marah. Banyak lagi tuan-tuan. Ni kunut tak kunut? Terus dia buat keluar handphone. Tengok ni. Nampak? Ni, nampak? Hukum baca kunut. Kawan ni bawa keluar. Ni, nampak ni? Nampak? Hukum baca kunut. Seorang buat keluar handphone ni, seorang buat keluar handphone ni. Lebih baik kamu menjadi pengeluar handphone. Lagi bagus. Kamu membincangkan kunut sampai kiamat tak habis. Tapi kalau kamu membicarakan handphone, di Malaysia saja tuan-tuan ada 18 juta pengguna telefon pintar. Baik kamu cari bisnes daripada handphone. Cari bisnes daripada online. Manusia yang paling kaya, anak muda yang paling kaya ialah anak muda yang mencipta Facebook. Yang orang Melayu asyik duk bergaduh. Weh, jilaka. Kawan ni pun balas. Pui, jilaka. Pui, jilaka. Tak habis-habis. Kebidap, dongibab, semuanya ada belaka. Itulah kerja kita bila nak maju. Cakap soal tak habis-habis soal khilafiyah. Kita ada pegangan kita. Selagi mana pegangan kita itu ahli sunnah wal jamaah, silakan. Jangan gaduh-gaduh. Yang kedua, kita bergaduh di Malaysia ni pasal apa? Pasal politik. Di Jepun ada tak politik? Ada, tapi semuanya profesional. Satu menteri tengah mesyuarat tidur. Kameraman ambil gambar mesyuarat, fokus pada dia. Besok letak jawatan. Letak jawatan dia. Hanya kerana tidur dalam mesyuarat. Anda bayangkan. Punya hebat tuan-tuan Jepun. Tahap integriti dia. Kita hari ni apa yang tak buat? Rasuah kita balon, relax je. Letak jawatan apa pun tidak menang, elok je tuan-tuan. Bila bangsa kita nak jadi hebat? Ini orang Jepun dia tak ada gaduh-gaduh. Orang Melayu ni kerja dia pangkah 24 jam. Ultraman dia buat. Sampai sekarang Ultraman pangkah. Hidup Ultraman. Orang Melayu kerja dia pangkah siang malam. Padahal pilihan raya belum tentu. Bila? Tapi bergaduh tentang pilihan raya sejak 5 tahun yang lepas. Sampai sekarang, setiap saat bercakap tentang pilihan raya. Padahal kalau tuan-tuan bercakap soal pangkah sekarang, tak berguna kepada tuan-tuan. Sebab pilihan raya belum sampai. Bercakap di masjid, aku ni, kita ni, pom-pam, gaduh pasal mengundi. Daftar pun tidak. Apa faedah kita bercakap soal mengundi kalau daftar pun tidak? Tak ada guna. Tuan-tuan, elakkan kita duduk cakap politik 24 jam. Nanti datang pilihan raya, tuan-tuan pangkah lah. Nak pangkah yang mana? Kita selalu tengok cerita P. Ramlee 24 jam. 24 jam tengok cerita P. Ramlee. Filem yang tak pernah jemu, yang tak pernah tengok, tapi kita tak ambil iktibar daripada cerita P. Ramlee. Ustaz minat P. Ramlee? Kurang. Saya tak minat P. Ramlee, sangat. Hero yang paling saya minat Ahmad Mahmud, Dr. Ismadi tu. Cerita Kasim Selamat, dia jadi doktor yang belah mata tu. Ahmad Mahmud kalau dia bercakap penuh dengan karisma kapur. Kasim Selamat, biar aku berterus terang dengan kau Kasim Selamat, memang aku mengambil Sabariah dari tangan kau.
Tetapi bukankah aku telah mengembalikan penglihatan kau, Kasim Selamat? Bukankah itu adil? Adil, kata tuan doktor. Dia ambil gerpu, dia cocok mata. Itu nama dia Kasim Selamat. Dr. Ismadi ni tuan-tuan, kalau dia berlakon cerita Hang Tuah, dia jadi Hang Jebat. Pada firasatku Tuah, selagi Tameng Sari ini berada di tanganku, jangankan kau kata nak melukakanku, membunuh aku pun tidak Tuah. Ketepilah kau daripada pintu itu, biar ku amok, ku bunuh segala pengkhianat-pengkhianat di bawah. Itu nama dia Ahmad Mahmud. Kalau dia menyanyi, suara dia sedap. Bila timbul cinta, pertarungan tidak berguna, selalu di jiwa menjelma rasa kasih belaka. Itu suara Kazim Ilyas. Hero nombor 2 saya, Nordin Ahmad. Kajang Pak Malau, kajang melipat. Kajang saya mengkuang layu, dagang Pak Malau, dagang bertempat. Ni nama dia Nordin Ahmad. Kalau dia berlakon keras, menitik air mata, sudahlah Dama, ampunkan aku. Sedangkan Allah ampunkan hambanya. Itu antara Allah dengan hambanya Pak Malau. Saya bukannya Allah. Oh sudah tuan-tuan, sampai ke mati tak maafkan orang. Hero nombor 3 saya, baru P. Ramli. Ustaz Rosyam Noh, bawah lagi. Ya, bawah. Fatah Amin, tak tahu. Masuk buku tak? Tak masuk buku kok. Hero nombor 3 saya, baru P. Ramli. Dia buat filem Genius. Lagu-lagu dia sampai sekarang tuan-tuan tak jemu. Tuan-tuan takkan jemu dengan dia, sebab dia tiru tajwid. Telah ku renung dalam kitab, ya, tul qalqalah. Makin ku renung berdetu-detab. Al-Quran kan tak jemu. Kalau tuan-tuan baca dengan seni Al-Quran dalam lagu tuan-tuan, takkan menjemukan lagu tuan-tuan. Bulan dan juga angin. Tuan-tuan tulis dalam Jawi. Bawau bulam nunlan, bulan. Bawau bu, mati, mak asli. 2 harakat, jangan lebih. 2 harakat. Lam nun lan, nun mati jumpa dal, ikhfa hakiki, dengung 2 harakat. Bulan, apa? Itulah cara buat lagu. Bulan dan juga angin. Panjang, Ma'arik li sukun. Orang sekarang buat lagu, dia takut tajwid. Bulan malu di awan, dia takut tajwid. Tak, mana punya tajwid dia ikut. Sebab tu lagu dia top, tapi sekejap. Hang pi mana, pi mana, pi mana, tak tahu. Lah tak tahu pi mana. Pi mana lagu tu, senyap sunyi dah lah ni. Sebab dia tak ikut tajwid. Kalau tuan-tuan nak kekal, tuan-tuan ikut Quran. Ikut Quran ni apa pun kekal. Dia buat filem tentang tuntut ilmu silat. Mambang tanah, mambang angin, mambang api, berdampinglah dengan aku, wahai si mambang. Datang hantu gigi. Manusia, jangan kau duduk sinilah, ini tempat aku lah. Jangan kacau lah, aku mau belajar lah, kata dia. Ditumbuknya hantu gigi. Hantu gigi cabut gigi dia, dia tiup trompet. Bila ditiup trompet, bangun ahli kubur. Begini kerja P. Ramli. Dia tiru daripada ayat Quran, wa nufikha fis sur. Ditiup sangkakala, bangun orang kubur. Dia ambil tiru buat, dan kita tengok takkan jemu. Sebab tu tuan-tuan tengok ni, tuan-tuan ingat dalam kepala otak, sebab benda tu ada ditiru pada Quran. Filem-filem sekarang dia tak tiru. Mana kita ingat? Kerja race, kerja weh. Pesengap. Mana kita ingat? Mana tuan-tuan ingat ni cerita apa ni? Sengat. Sengat. Apa sengat-sengat apa? Kita pun tak tahu tu sengat-sengat. Sebab tu P. Ramli dia buat filem Ali Baba Bujang Lapuk.
cerita tentang pangkah yang tuan-tuan duk cakap sekarang ni. Asyik pangkah siang malam. Dia kata dekat Ibrahim Pendek, Sajan, kau pergi ke kota Baghdad, kau cari rumah Kasim Baba, kau pangkah itu rumah. Ini malam kita rompak rumah Kasim Baba. Ai cip. Kasim Baba punya rumah di pangkah. Malam ni kena rompak. Datang Sarimah, dia padam itu pangkah. Dia pergi pangkah dekat toilet. Penyamun datang 40 orang. Dia kata dekat Pir Ramli, Cip, ini rumah Kasim Baba, Cip. Kita rompak rumah dia. Kasih pecah lah. Apa tunggu lagi? Tandas tu. 40 orang pergi pecahkan tandas. Najisnya semua terkena pada badan. Pir Ramli nak beritahu, berhati-hatilah memangkah. Silap pangkah dapat tai. Dia yang mana faham, tak faham sudah. Ni kena berfikir. Tuan-tuan, Jepun mana ada bergaduh? Akhirnya Jepun kuasa ekonomi sampai sekarang. Sama-sama mereka tak gaduh. Mana pernah kita dengar tunjuk perasaan? Tunjuk berguling-guling? Tak ada. Tuan-tuan turun ke China. Last China bergaduh 1989. Sama-sama rakyat mereka. Last di Medan Tiananmen. Tuan-tuan yang mana pernah pergi Tiananmen, tuan-tuan tengok. Saya bila duduk di Medan Tiananmen tu, saya tengok di sini tempat bergaduh besar-besaran di China. Tiba-tiba saya tengok askar mereka berkawat. Kaki mereka berkawat tinggi pada dada. Tu dia hop. Ya, ini kalau aku kompon sikit jantung ni. Tuan-tuan berkawat pak. Kaki tinggi-tinggi tuan-tuan kawatnya. Jenis negara jenis tu. Itu negara yang bergaduh 1988-89. Bergaduh sama-sama rakyat negara China. Kemudian stop. Tidak ada lagi pergaduhan rakyat sama-sama rakyat China. Sampai sekarang. Apa China buat sekarang? Kuasa dunia. Orang lain buat kereta, dia pun buat kereta. Jepun buat Honda, dia buat Geely. Jepun buat Nissan, Jepun buat Toyota, dia buat kereta. Orang Amerika buat kapal terbang, dia buat kapal terbang. Orang Amerika buat USS, kapal laut yang paling besar. China buat kapal laut yang paling besar di dunia. Apa yang tak ada pada China, tuan-tuan? Dia melabur di seluruh dunia. Arab panggil dia melabur, Malaysia panggil dia, Singapura panggil dia, semua panggil dia. Amerika pun panggil dia. Dia boleh warning dekat Amerika pula, jangan main-main dengan aku. Semua tunduk pada China. Dia jadi kuasa besar ekonomi sekarang. Berbilion-bilion, trilion-trilion, tuan-tuan. Bukan kata dia melabur di negara kita aja, di negara mana pun. Subhanallah. Apa je sebab dia? Sebab negara dia tak ada gaduh-gaduh. Elok. Sampai mereka boleh buat Facebook mereka sendiri. Facebook hak kita ada, tak ada di negara mereka. Di negara mereka, tuan-tuan, walaupun bukan Islam, tetapi mereka mengharamkan secara mutlak laman-laman porno. Siapa-siapa yang melaporkan pada pihak berkuasa, orang yang ada porno punya web dapat duit lagi. Siapa lah report dapat duit. Ditangkap porno, tutup. Lama-lama semua tak ada, tuan-tuan. Tak ada laman web, semua takut belakang dah. Ini yang berlaku di China. Apa jadi pada dia sekarang? Nombor 1 ekonomi sekarang. Dia turun mai ke Korea. Korea pada zaman tuan-tuan belum lahir, Korea kerjanya ialah tunjuk perasaan sama-sama dia. Orang yang paling kaya di Korea ialah orang yang jual yang ada kelang gas pemedih mata. Sebab tiap-tiap hari gas pedih mata. Korea tak pernah baik. Tuan-tuan, hari ni Korea jadi aman. Dulu kita tak pernah ingat presiden Korea siapa. Mana ingat? Ada nama Roh Tae-woo. Lepas Roh, jasad Tae-woo. Kita pun tak ingat.
Negara yang paling banyak presiden dalam dunia, Korea Selatan. Sat-sat tukar, sat-sat tukar. Yang tak tukar kita ya. tak pernah faham, tak faham sudah. Korea Selatan ni tiap-tiap hari tukar. Oi tuan-tuan, sekarang Korea Selatan aman. Tak ada gaduh-gaduh. Ni adik-adik di atas ni semua minat Korea. K-pop. Tuan-tuan ada Samsung. Mereka orang paling kaya di Asia, Samsung, Korea. Kita cuma ada Samsung. Apa ni yang bangga dengan Samsung? Sengat. Apa nak buat? Sengat. Apa ada? Tak mati-mati ke sengat orang pun. Korea dia buat kereta Hyundai. Kalau Jepun boleh buat Toyota, tak apa, aku buat Hyundai. Tuan-tuan bayangkan Hyundai hari ni kuasa duduk di Amerika. Tuan-tuan pergi negara Arab, semua kereta Hyundai. Tuan-tuan pergi Singapura, semua kereta Hyundai. Kita di Malaysia je bila tengok Hyundai ke Hyundai. Hyundai ke Hyundai, sebut pun tak kerti. Yang mereka kuasa Hyundai semua duduk di Arab. Pegang negara Arab, kereta saja tuan-tuan. Belum masuk teknologi. Teknologi kereta api laju, teknologi bas. Jepun, China, Korea dah mengeluarkan bas tanpa driver. Bas tanpa pemandu. Bayangkan punya moden tak ada. Tak ada pemandu. Relax bas jalan, semua automatik belaka. Satelit, komputer. Bayangkan di Malaysia kalau bas tak ada driver. Agak-agak apa jadi tuan? Duduk bekas semenyih, bas sampai, tahan bas. Naik-naik bas, turun upah tu. Kenapa upah turun? Tak ada driver, kata dia. Hantu raya tak habis-habis. Bayangkan mereka mencipta bas tak ada driver.